Ramai yang tahu, aku dah cakap, semua dah tahu. Semua dah tahu imam ni. Yang dia tak tahu, imam tu dah pindah tempat kerja. Dia tak duduk taman tu dah. Dia dah pindah ke tempat lain. Yang tinggal Imam Sabah. Nama imam tu Haji Sabah, usianya 65 tahun. Masuk ramai-ramai tu terdengar nak sembahyang isyak ni. Lurus tak dapatkan saf. Betul-betul. Betul ke ni weh? Surau ni betul dah. Allahu Akbar. Macam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu senyap. Allah tak peranyat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki Yaumiddin. Makmum kat belakang. Ini baru isyak ni weh. Karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa, hulu balang penggerak aktiviti masjid, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari ya. Jadi hari ini kita dah dekat sangat dah ya, dalam tiga hari lagi ya. Dijangka 3 hari lagi, insya-Allah. Kalau ada umur diizinkan oleh Allah, sampailah kita. Itu sebab doa kita kan, minta wabalighna Ramadan, minta Allah bagi keberkatan pada bulan Syaban ni kepada kita, dan minta kita sampai pada bulan Ramadan. Jadi malam tadi pun dah buat forum katanya, dah ada pun cerita pasal Ramadan. Jadi kalau kita tengok Ramadan ni bukan selalu datang, setahun sekali kan. Ada orang tu confident, dia confident sebab dia kata sihat lagi ni, insya-Allah tak ada masalah ni, rasa-rasanya pagi Ramadan dia dah plan dah. Puasa yang pertama nak buka puasa kat mana, dah ada susun strategi dia dah. Confident betul, confident. Malahan dah bagi tahu dah raya ke berapa. Dah bagi tahu dah hari ke berapa nak pergi sini, pergi sana, semua dah susun dah. Tapi itulah dia. Ini perancangan manusia. Tapi apa pun Nabi ajar kita, kalau kamu hidup pada waktu pagi, jangan cita-cita hidup sampai petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup malam, jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Dan bila hidup seadanya tu kan, jadi malam ni pun siapa yang berani yakin sangat, yang confident, rasa-rasa pagi besok hidup lagi, tolong kat tangan. Belum tahu lagi kan, belum tahu lagi. Termasuk yang bercakap ni, bukan cakap tuan-tuan dan perempuan aja, termasuk yang bercakap ni. Saya 3 hari dah, hari ni hari ketiga berada di bumi Narun Naim ni. InsyaAllah esok pagi berangkat pulang, terus ke Putrajaya, lepas Putrajaya malam ke Semenyih, petang Shah Alam, malam ke Semenyih. Jadual saya hari-hari. Dan hari ni malam ni rasa tak sangka pula dah 3 hari dah di Kelantan. Hari-hari layan budu 3 hari ni. Kan alhamdulillah. Saya tak ada masalah, saya okey je. Kan? Jadi mana kata tu sebab kita doa tu kena mengharap betul, harap sampai kat Ramadan, harap sangat.
Tu banyak tajuk tu, banyak tajuk. Andainya ini Ramadanku yang terakhir. Macam tu tajuk lah, tajuk. Tapi dari segi penghayatannya terserahlah pada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Sebab ramai tu, sebab kalau kita buka kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala melarang kita panjang cita-cita. Panjang cita-cita. Kau tengoklah nanti hujung tahun nanti macam mana. Rumah aku jadi apa? Confident kan? Kau tengoklah pagi raya nanti baju raya aku kalau apa. Kau tengoklah. Bukan biasa-biasa tau, lain macam tak main lah WCA. Wakah Cik Ye tak main lah, dia kata kan, dia kata tak main lah, dia cakap macam tu. Seolah-olah dia confident. Soalan dia confirm ke hidup lagi pagi raya. Tu sebabnya kan, kalau masuk aja bulan Ramadan ni kan, masuk bulan Ramadan ni kita sepatutnya dah buat persediaan. Sebab kita tahu niat tu Allah Ta'ala dah kira pahala dah. Niat dah kira pahala. Aku cadang puasa ni, aku ingat maknanya benda berunsur pahala tu mesti benda ibadah, benda baik. Aku cadang aku nak tarawih pertama tu dekat masjid, tak nak lah tarawih kat rumah, dia dah susun lah nak sembahyang berjemaah. Macam tu dia dah susun lah. Macam itulah keadaannya. Jadi persediaannya kita kena buat daripada awal. Macam orang nak pergi umrah lah. Orang pergi umrah, dia kata aku pergi umrah ni, aku nak buang segala perangai aku yang tak elok kat sana. Kau ingat tong sampah ke sana tu? Kalau nak buang dekat sini, dekat rumah kita buang siap-siap dah. Sebelum kita berangkat tu nak cuci dah, siap-siap. Macam tu juga sebelum kita pergi adalah sebelum kita sampai kepada bulan Ramadan ni, kita kena buat persediaan. Persediaan nak pula kita sedar tetamu nak datang kat rumah kita. Nama tetamu tu Ramadan. Nama tetamu tu Ramadan. Kalau begitu cerita Ramadan ni datang Ramadan ni, kita kena tanya balik. Saya tak kuat ke? Tak kuat ke? Boleh? Dia memang mula-mula memang gear 1 dulu. Terus gear 5 macam mana pula? Ni okey. Tukar pula. Okeylah. Dia mula-mula macam tu, kejap lagi kuat lah ni. Jadi kalau kita tengok tetamu ni yang datang ni Ramadan. Jadi bila tetamu nak datang ni, apa dia? Pertama kita akan kita akan bersedia dengan apa? Dengan hati yang terbuka. Kita akan memberikan layanan yang baik. Kita akan memberikan senyuman yang manis. Kita akan memberikan, orang kata, melayan keperluan yang terbaik. Dan kita akan menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh tetamu kita. Macam itulah. Dan bila kita melayan tetamu ni, kita tahu dapat keberkatan rezeki, kan, rezeki melimpah ruah masuk ke dalam rumah kita. Macam itulah. Jadi bila datangnya Ramadan ni, kalau kita tengok tadi pertama saya kata tadi, layanan yang baik. Mana kita kena layan Ramadan ni sebaik-baik ni. Bila Ramadan tu datang tu kan, kita akan memberikan yang terbaik ikut kemampuan kita. Kalau kita tengok kemampuan, contoh orang datang rumah kita, dia kata boleh tak nak tumpang bilik air, kita bagi yang terbaik. Masuk bilik air dekat bilik aku tu, tak apalah kat luar ni pun tak apa, jangan, dekat bilik air aku tu selesa sikit, dia kata macam tu. Sebab apa? Nak bagi yang terbaik. Boleh tak aku nak tumpang bilik air, minta maaf dah 5 hari tak ada air, contoh dia kata, kena pergi kat kedai depan tu yang terbaik dia boleh bagi. Jadi macam tu juga Ramadan kan. Jadi apa yang terbaik boleh bagi. Tarawih 8 rakaat itulah yang terbaik dia boleh buat. Kan? Tarawih yang seorang tu buat 20 rakaat, sambung lagi balik rumah. Sambung lagi 20, 40 dia buat setiap malam. Contohlah. Tu yang terbaik dia boleh bagi. Dia mengaji ikut grup tadarus, dia mengaji dah 1 juzuk siang tu dekat pejabat. Balik rumah dia sambung lagi dia sendiri. Dia pun habiskan 1 juzuk 1 malam. Contoh. Tu yang terbaik dia boleh buat. Ada orang tu 1 ayat 1 hari. Dah 5 tahun dah tak habis. Contohlah. Jadi yang terbaik yang dia boleh buat, yang maknanya kan, kita tanyalah ukur baju badan sendiri. Tanyalah kita ni boleh ke tak boleh. Kan, Samsul Debat ni datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digondongkan. Dia kadang-kadang dia cakap tapi maksudnya B, yang faham, tak faham sudah, macam tu lah kan.
Kan? Macam tu lah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi bila nak sampai puasa, tu sebab kita tengok ada orang, ada 3 kategori manusia bila menyambut Ramadan. Kategori pertama, dia rasa sedih sangat. Aduh, puasa lah pula, tak boleh makan dah kita, dia kata macam tu. Dia cakap dengan anak dia, nak hari ni last kita boleh makan, besok tak boleh dah, nak mati sangat dah bapaknya tu. Kan? Budak tu relax ya. Puasa bestnya bolehlah buka-buka pergi bazar Ramadan. Budak tu lagi happy pada bapaknya. Kan? Sedih sangat. Dia rasa puasa tu akan menyekat dia untuk membuat segala benda-benda yang biasa dia buat. Dia biasa main bola petang-petang, dah tak ada dah, dia kata. Dia biasanya boleh jogging, dia tak nak jogging, nanti penat. Tak ada, okey je. Zaman Nabi berperang pula, bukan kata berlari, berperang kan. Dah lah berperang dengan jumlah kekuatan yang sangat tak seimbang kan. Macam mana tu perang Badar tu, macam mana dengan tahap tentera Islam taklah seramai tentera kafir tu, macam mana boleh ya? Tim bola sepak World Cup beberapa tahun dulu, ingat tak World Cup masa dekat mana masa World Cup kat mana yang dekat Jerman kata silap saya, yang Algeria sampai ke peringkat kalah mati tu, main sampai extra time, puasa tak ada, dia berbuka minum air tepi padang tu sampai extra time dia main. Nak cakap apa, maka tak sepatut jadi penghalang. Tapi ada orang tu sedih sangat bulan puasa, habislah kita, terutamanya pada grup yak-yak dengan grup geng plastik hitam, macam tu kan, macam tu. Jadi kategori kedua, puasa tak puasa sama, relax je kan. Puasa kau tahu tak 3 hari puasa, tahu sama ada. Tak adalah excited ke nak kata dia sedih pun tak, excited pun tidak, antara-antara relax-relax macam tu kan. Kau tu tak puasa kau tahu, kau dah bersedia macam tu lah, nak bersedia apa pula, macam biasa lah kata. Orang puasa dia puasa, rupanya tak semayang, macam tu kan, tak semayang, tak mengaji, tak tarawih, tapi dia puasa. Ada orang macam tu. Kategori yang ketiga, dia gembira sangat, gembira betul nak puasa. Ni seronoknya lah, dia dah standby dah. Dia macam orang Arab. Orang Arab kan excited. Orang Arab dia dah masuk aja Rejab, dia dah mula dah terbayang Ramadan. Dia dah siap dah, ni baju nak tarawih, ni kopiah ada, serban dia, ridak dia, dah ready dah. Minyak wangi ni, wangi-wangian dah standby dah. Wangian yang terbaik. Nah, ikut sunnah Nabi, pilih wangian ni, tengok wangian yang terbaik. Dah standby dah. Ni slipper nak pakai ni, tak pakai bulan Rejab dengan Syaban ni, dia standby untuk Ramadan ni. Nak pergi tarawih, dah kira pahala belum? Dah kira pahala dah waktu tu, sebab dia dah bersedia untuk tu. Sebab dia niat tu dengan perbuatan dia sekali. Dia dah mula dah menghafal surah-surah dah, dia dah mula dah ready dah, Quran yang nak dibaca ni masa tadarus ni dah standby dah. Macam tu. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang kita lagi jauh, belum Rejab dah terbayang Syawal, dia lagi jauh. Jadi makna kata dia melangkaui orang Arab tu. Orang Arab tu apa barang dia kata Rejab terbayang Syaban, terbayang Ramadan. Belum Rejab, bayangkan, belum bulan 1, baju raya dah siap. Kan? Dia kata, baju raya berkilat, confirm kau boleh pakai pergi raya tu. Kau tengok baju raya aku macam, rupanya mati, malam raya mati. Esok pagi, itulah baju arwah yang tergantung, tak sempat pakai. Macam mana? Nak kata apa kan? Itulah dia. Jadi kita gembira menyambut Ramadan sepatutnya. Kalau tengok cara ni, ramai macam ni, dengar tajuk-tajuk macam ni ramai, ada harapan dia gembira dengan Ramadan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya tengok malam ni ramai betul, tak kurang 20,000 ni saya tengok. Alhamdulillah, ini satu pencapaian lah ya. Terima kasih banyak atas kehadiran. Padat betul, yang atas bawah semua penuh betul. Orang perempuan tak cukup dengan TV, buka tirai, teruk betul. Tak apa kerja nak ditinjau, orang tak tahu bersatu ngau, nampak pada jauh dia tu kan. Tak apalah, gembira dia sebab Ramadan. Apakah persediaan yang kita kena buat? Persediaan kita kena buat, kita kena faham. Nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama, mesti dengan ilmu. Kena belajar. Tak boleh main ikut-ikut ni. Orang tarawih, kita pun tarawih lah. Macam mana bacanya, apa niat dia, macam mana. Semayang tarawih ni ada berapa? Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Di Negeri Sembilan ada yang buat 10.
kan. Negeri Sembilan buat tarawih, ada yang buat 10, dia selang-seli dengan istighfar, kan. 8, 10, 20. Di Masjid Nabawi pun buat 10. Tu sebabnya kalau orang tanya mana yang elok, 8 ke 10, 20, yang paling elok sekali buat. Ni tanya langsung tak buat tu masalah tu. 8 ke 20, 8 ke 20, kan. Jadi buat. Jadi mesti belajar. Tak tahu tanya. Mengaji kena belajar. Kena belajar. Kemudian yang kedua, dalam mencapai kesempurnaan ibadah ni mesti apa? Mesti ikhlas. Ibadah mesti ikhlas. Bukannya ada udang di sebalik mi, kan. Dia semayang ni kan, terpaksa semayang. Mak mentua datang rumah pula hari ni gitu. Semayang dia dalam hati ada datang pula orang tua ni. Semayang dia. Kan, tiba-tiba rajin baca doa kunut pada atas katil dia. Biar mak mentua terus Allahumma hdina fiman hadait. Mak mentua benda semayang menantu aku gitu. Kan, tentu dia terpaksa ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Patutnya ibadah ni menjadikan kita lagi baik. Kalau ibadah tak menjadikan kita lagi baik, ada masalah dengan ibadah kita. Semayang nombor ekor jalan tak, pakai kopiah masuk kedai nombor ekor tu, kan. Ada orang tu siap pakai helmet, full face, pakai jaket, dengan harapan orang tak nampak dia. Dia macam kisah burung unta. Burung unta, dia kalau nampak orang dia nak menyorok, dia masukkan kepala dia lubang tu, kepala je masuk, badan besar nampak gitu. Dia rasa orang tak nampak aku. Dia tak tahu dia yang tak nampak orang nampak dia. Macam tu lah, kan. Nak menyorok daripada siapa? Tindak tanduk dan perangai. Semayang mengumpat macam tu juga. Ada je benda nak cakap, ada je benda nak kutuk-kutuk orang. Tak sangka betul imam tu, contohlah. Tak sangka betul ketua kampung. Kau tak tahu ke ketua kampung? La ilaha illallah, dia cerita. Kenapa? Dia kata, ada je cakap-cakap, kan. Menyampaikan benda tak baik. Semayang nombor ekor jalan. Semayang mengumpat juga, kan. Semayang tapi tak puasa dia juga, kan. Semayang tapi tak tutup aurat. Ada lah macam-macam. Jadi kalau ada tak ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, ada masalah dengan ibadahnya. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Semua mulakan dengan niat. Apa niat kita? Itu sebabnya dalam puasa pun dipentingkan, ditekankan tentang niat. Kan? Baca niat. Tu yang baca niat sebulan tu, takut ada hari terlupa. Tetapi walaupun dah baca sebulan, tak kena baca hari-hari. Itu sebabnya kalau imam kebiasaannya lepas tarawih witir tu, bagi lepas doa tu tahlil walhamdulillah rabbil alamin, dia tu baca nawaitu samaudin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Barulah bangun salam-salam balik. Tu ada yang tanya, apasal tak ada pun selama ni? Kau balik awal. Memang kau takkan. Siapa balik awal memang tak dapat ikut imam niat sekali, kan. Imam niatkan malam tu, makna kira okey tu, kan, baca niat. Kalau kunci jam malam tu, ataupun kira niat kan, kunci jam esok nak bangun ni, nak sahur, contoh tu pun kira ni. Kita simpan barang ni, nak makan sahur pagi esok, itu pun niat juga, cara tak langsung sebenarnya. Yang kita baca nawaitu tu lafaz niat, kan. Jadi nak puasa, aku nak puasa ni, aku nak puasa, dia tahulah. Jadi setiap kali menjelang bulan Ramadan ni, kita tentu nak jadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu sebabnya kita selalu pilih tajuk tu, andainya ini Ramadanku yang terakhir. Sebab apa? Sebab nak pastikan kita fokus buat yang terbaik. Perkara utama yang perlu diingat adalah kita perlu bermula dan istiqamah dengan harapan kita akan terus buat. Masalahnya kadang-kadang ada orang dia jadi baik bulan Ramadan aja. Itu masalah yang paling, itu kena setting daripada awal. Kadang-kadang dia jadi baik waktu mula-mula kahwin ni. Dah kahwin mula dia buat perangai, kan. Mula kononnya I berjanji I akan jaga you sepenuh hati I, dia katakan. Tapi bila dah kahwin, memang hati je lah. Duit tak bagi, apa tak bagi, kan. Bini pun mening kepala. Betul. Hari ni kadar perceraian, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Apa ramai tu. Masalah mental banyak. Dan salah satunya banyak masalah ni berkaitan dengan media sosial. Tu tajuk lain lah, maknanya kena panggil lagi lah ya, tajuk tu pula. Jadi nak berubah pada lebih baik, apakah persediaan yang kita perlu buat? Yang pertama, persediaan yang paling pertama kita kena buat, kita kena, macam saya kata tadi, macam nak bawa kereta lah pergi jalan jauh, apa kita kena buat? Kena servis dulu. Nak pula orang Kelantan ni, oh ya,
Cukup gemar balik jalan kampung ni kan. Dia memang cari jam tu. Kalau kereta tu tak sihat, kalau jam memang berasap lah. Jadi dia kena servis, dia kena check, tengok macam mana okey tak okey. Kan. Tu saya kata unik orang Kelantan ni. Dia orang Kelantan Terengganu saya tengok hebat betul kalau balik raya berjam-jam. Ui, orang Negeri Sembilan kalau macam tu memang tak tahulah. Orang Negeri Sembilan ni 15 minit pun teruk dah jam tu. 15 minit, setengah jam, jangan. Dia tak biasa. Saya pun tak boleh. Tengok orang Kelantan balik raya, dia dah dapat cuti awal. Saja dipilih 2 hari sebelum raya. Dia kata, baru ada feel. Dia kata, tak faham aku. 22 jam dalam kereta, itu bukan jam, itu menetap namanya. Menetap dalam kereta. Bergasap-gasap kan kereta kan. Tapi itulah dia kan. Masing-masing lah tu. Jadi buat persediaan lah, cek minyak enjin dia, cek macam mana minyak cukup tak cukup, duit minyaknya cukup ke tidak. Jadi persediaan yang kita nak buat. Yang pertama apa? Kita kena flush dulu kereta tu. Bila kita nak flush enjin kereta tu, keluarkan minyak-minyak lama tu, baru masuk minyak hitam yang baru. Jadi kalau kita nak flush, kita kena flush dosa-dosa kita dulu. Caranya apa? Bertaubat banyak-banyak, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Kita dalam hidup kita ni 3 benda yang kita kejar ni. Yang pertama, kita kejar hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Hidayah. Kalau tidak, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid buruk rasanya. Kan orang cakap apa pula aku pergi masjid, dia fikir macam tu. Aku pergi masjid kan mesti orang cakap macam-macamnya. Tak pernah pergi masjid, tiba-tiba pergi masjid. Masalah pula dia. Jadi mana kata yang pertama hidayah, yang kedua maghfirah, minta ampun daripada Allah. Kan? Melainkan kita yakin sangat, alhamdulillah Ustaz, daripada tahun lepas sampai sekarang belum ada dosa lagi dia. Tu cakap. Siapa yang berani angkat tangan? Tak ada, confirm ada dosa. Yang angkat tangan mengaku dia tak ada dosa pun dosa dia tu. Macam itulah. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat. Kenapa rahmat? Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Nak masuk syurga, nak dapat rahmat Allah, ibadah banyak-banyak. So, bertaubat minta ampun dengan Allah atas dosa-dosa kita yang dah lalu. Tu sebab macam orang lah, dia nak minta sesuatu hajat kan, dia nak buat sembahyang hajat, dia nak minta Allah Ta'ala buat salat sunat istikharah kan. Ramai orang nak buat salat sunat istikharah, nak minta Allah tunjukkan kat dia apa keputusan yang patut dia buat. Dia patut kahwin ke tidak, dia patut kahwin ke tidak, dia tak tahu, dia tak pasti dengan diri dia patut kahwin ke tak, sebab dia dah ada isteri. Contoh. Tak, dia tak pasti lagi, dia patut tak terima kerja tu, dia dah ada kerja lain pula datang, gaji lebih kurang je, tapi yang tu macam jauh sikit, tapi dengannya kemudahan dia banyak, dia tak pasti, dia buat salat sunat istikharah. Ramai yang tak tahu, dia buat salat sunat istikharah, dia minta Allah Ta'ala tunjukkan dia minta aja, tanpa sedar kita ni banyak dosa. Tu sebab sebelum buat salat sunat istikharah 7 ke 2 minggu ke 7 hari ke 2 minggu, buat salat sunat taubat dulu setiap hari. Lepas selesai hari ke-7, rasa-rasa kita betul-betul nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, baru minta Allah, apalah jua kiranya kau tunjukkanlah aku ya Allah, apakah keputusan yang patut aku buat. Tengok hati kita kuat ke mana. Dia tak semestinya dapat mimpi, tengok kecenderungan hati kita rasa yang mana. Kan? Macam tu. Ni bagi tahu je. Bukan tuan-tuan ni sama yang cakap ni, banyak dosa kan. Jadi taubat sepatutnya diamalkan secara konsisten, kena selalu buat supaya kita sentiasa ingat akan kesalahan-kesalahan kita. Kan? Nabi kata sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba, astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Minta dengan Allah, mintalah taubat dengan banyak-banyak, minta Allah Ta'ala terima ibadah kita dengan tu. Kemudian kedua, tingkatkanlah kualiti ibadah. Tingkat kualiti ibadah ni kenalah tanya, kenalah belajar. Kalau tidak merayau orang semayang, kita semayang, tapi tak apa kita buat pun kita tak tahu. Semasa beribadat sentiasa memperbaiki kualiti kita. Contoh mengaji, tadarus. Orang bertadarus, kita pun tadarus kan. Tapi makin lama makin tak ramai. Belia tak ramai yang tadarus kat masjid, yang ramai beliau. Belia tak ramai, yang ramai beliau. Kesian tengok orang semua yang mengaji tu pula yang dah buta-buta mata. Lam alif, alif ni. Jadi
sama-samalah kita berazam kan. Ada orang tu cakap, minta maaf lah, saya tak dapat, ada kakak tu, saya tak dapat join grup tadarus ni macam biasa. Sebab saya tak pandai, saya baca merangkak, dia kata. Orang elok bersela, duduk, apalah kau merangkak pula mengaji. Kan? Rupanya maksudnya bacanya tak lancar. Memanglah sebab jarang-jarang mengaji. Lepas tu berterabuh atas baris, atas bawah, sabdu semua, bedal semua. Kadang-kadang orang yang mendengar tu pun, dia ni tak mengaji, tak belajar ke? Dia kata. Kan jadi hal tu. Kena sabar pula yang mengajar, yang jadi ketua kumpulan tu, ustazah, sabar je ustazah. Baca kak. Allazina amanu lah. Mana panjang, mana pendek kak? Allazina amanu. Baca balik. Oh, dia tu. Allazina amanu lah. Mendidih darah ustazah tu. Macam ni lah kak tak payahlah baca, orang lain baca. Nampak? Tak sabar dah ustazah tu. Kan? Jadi kita yang menyusahkan orang sebab kita tak nak belajar. Kan? Kita dah tahu dah tahun lepas macam tu bacaan kita. Kenapa kita lepas pada puasa tu kita tak ambil kesempatan belajar sebelum datangnya Ramadan yang akan datang? Belajar. Sekarang tak ada alasan. Ada macam-macam media sosial. Kan? Ada ustaz tu dia mengajar. Percuma je kita boleh tengok. Tekan je dekat tu. Kan? How to read Quran. Kata, dengar ustaz. Imam Masjid Nabawi baca. Kita pun cuba ikut. Ada satu Quran tu kita tekan. Mengaji Quran. Quran tu ngaji. Dia tak ngaji. Quran tu ngaji. Nampak tak? Tu yang masa tadarus tu, boleh tak kalau saya ustaz, saya duduk dekat tepi je grup tu, saya ikut dalam hati? Boleh. Boleh, tak masalah. Saya cubalah belajar, bagus. Masalah dah 5 tahun kau duduk tepi. Kan? Tak tukar-tukar. Kan? Kenalah belajar. Jumpa imam, boleh tak? Betul, ada seorang hamba Allah ni dekat Putrajaya, pencen pengarah. Pencen ketua pengarah, memang belah-belah ribu pencen ni. Dia balik kampung, dia jumpa dengan imam. Dia jumpa dengan imam tu, imam boleh tak ajar saya solat sebab saya tak tahu solat. Selama ni dia pergi semayang, dia ikut-ikut dia tanpa dia belajar. Dan dia nak tanya orang, dia segan. Akhirnya waktu pencen, dia menghadap menangis-nangis, dia jumpa imam. Ada yang cakap, dah tua-tua pun nak belajar. Jangan cakap. Jangan-jangan dia dah tua pun nak belajar tu lagi elok solat daripada kita yang perasan elok ni. Itu sebab sentiasa kita tanya diri kita, apa yang kita lemah. Kan? Semayang macam mana, buat tarawih ni macam mana, apa nak baca. Lepas tu apa tentang puasa ni apa. Anak-anak tanya, anak-anak sekarang cerdik, di sekolah apa semua, maklumat dia dekat ujung jari semua tanya. Kenapa kita kena puasa? Dia kata. Dia tanya. Jadi mak ni pun jawab jawapan yang biasa dia jawab. Orang lain puasa, kau puasa je lah, banyak tanya pahal. Macam tu masalah ni. Itu jawapan-jawapan basic kan seorang mak kan. Ataupun mak yang lembut sikit, kenapa kita kena puasa? Tak susah pun, tanya ayah kau. Dia tanya tu kan, macam tu. Ayah juga yang kena kan. Jadi kenapa kita puasa? Sebab Allah suruh. Dia kata, Allah perintahkan. Oh, bila? Kan susah tu. Budak-budak kan cerdik. Oh, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah ayat dia. Cuba dia tengok, dia pun tengok. Apa maksud dia? Cuba baca. Cuba baca, mama nak dengar. Cik mama saja nyampah aku kata orang kampung mama. Kan? Dia pun baca. Wahai orang-orang beriman. Oh, beriman. Maknanya puasa ni wajib atas orang beriman. Orang ada orang tu Islam tapi tak beriman. Ye. Dia plastik hitam, relax dia. Macam tak ada apa-apa je kan. Allah bagi tuan-tuan, nak buat macam mana? Kuasa Allah bagi orang yang tak puasa ni lagi teruk lapar pada orang puasa, pada bulan puasa. Hara dia, mana nak cari ni? Mana nak cari? Dekat belakang tu kedai tu line clear, mi celup jantan. Maksudnya ada telur. Tu mi celup jantan tu. Cari. Sedap gila weh. Dia kata, contohlah. Cari bulan puasa tapi tak settle. Walaupun dia makan 2 mangkuk, dia punya lapar tu teruk.
sampai nak berbuka. Tu dia. Tu sebabnya kita kena belajar, tanya orang kalau tak pandai. Tengok semayang mana macam pesen semayang. Kan angkat takbir tu dia macam ni. Allah. Ada yang Allah. Dia tarik belakang dia cikgu silat apa dia. Kan ada orang tu Allah tarik belakang dulu ke depan baru sampai. Ada orang tu Allah lupa tarik belakang balik semula. Allah tarik belakang macam ni. Ada orang tu pula Allah. Orang sebelah ni aku tampar pula orang sebelah. Kan ada macam-macam cara orang ni kan tu. Kan iya kena belajar. Kena belajar. Bila orang tanya iya masalah ni ikut-ikut kan ikut kena belajar. Lepas tu dia tanya pula puasa ni apa? Perihal kalau tengok apa kalau dari segi bahasa as-siyam tu as-siyam maksud puasa ni kan ni wajib kan kata orang yang berpuasa tu tadi dalam ayat tu tadi wajib atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun dan kamu bertakwa. Kena kita tahulah kenalah belajar belumlah kita menguasai ibadah tu. Kita puasa kan tu yang steady puasa kan. Sebab dia faham apa yang dia buat. Ni kalau tidak dia tahu dia lapar, kita tak boleh makan tu dia fikir puasa tu. Apa bezanya kita dengan orang budak darjah 2 tu. Budak darjah 2 tu dia fikir. Budak darjah 2 tu dia tengok jam. Tak bergerak jam ni. Aduh, lambatnya buka dia kata. Kan? Tapi masuk di sekolah menengah, dia dah mula berkawan-kawan. Dia dah mula main-main sana, kawan-kawan sana. Main game pagi sampai ke maghrib. Dia rasa lah kejap dia dah buka. Lambatnya nak raya. Dia fikir macam tu. Tapi kanak-kanak yang berumur 40 tahun ke atas macam baru hari tu puasa, dah puasa balik. Kata kan, ayat kita kan. Tu tandanya apa? Nak mati. Macam tu tanda. Maknanya kalau kita rasa cepat masa berlalu, dah dekat dah kita dengan kematian. Tu je poin yang kita kena faham. Dekat dengan mati. Kan waktu Nabi Yaqub ada satu kisah dalam kitab Mekah Syafatul Qulub pada Imam Al-Ghazali. Kalau kita tengok Nabi Yaqub dia minta kepada malaikat maut, kau bagi tahu aku sebelum kau nak cabut nyawa aku, bagilah tanda, jangan kau main cabutnya. Kau jangan risau, aku akan bagi sekurang-kurangnya 3 utusan pada engkau. Betul, ada orang berfikirkan betul ada. Memang Nabi Idris adalah antara yang rapat dengan malaikat maut, tapi dalam kisah ni memang Nabi Yaqub. Dia kata bagilah 3 tanda. Boleh, jangan risau. Paling kurang 3 utusan aku bagi engkau. 3 utusan 3 tanda lah. Apa dia? Sampai satu hari tu, hari ni kau nak datang nak zarah aku ke nak cabut nyawa aku? Kebiasaan ni, aku nak zarah engkau wahai Yaqub. Hari ni nak cabut nyawa aku ke nak zarah aku? Aku nak zarah engkau. Sampai satu hari tu, sesungguhnya hari ni aku datang aku nak cabut nyawa engkau. Terkejutlah Nabi Yaqub. Kau kata dulu kau nak bagi 3 utusan. Aku dah bagi dah pun. Iya ke? Apa dia? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada lah merasa. Satu. Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Dah ada sikit dah. Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Ada kan? Termasuk yang bercakap ni. Dah ada. Jadi kalau dah ada 3-3, standby lah. Apa lah lagi kan? Ni relax-relax lagi kan? Iyo, ada yang umur-umur. Jangan cakap kita ni duduk masjid ni alhamdulillah. Sebab kata orang Kelantan tu we are on the right track kan? Tapi kalau kita tengok kat bandar-bandar besar tu, ada yang umur 50-60 tahun masuk kelab malam lagi. Saya dulu masuk, habis cerita dulu. Saya dulu kerja jadi pengarah undang-undang, pergi operasi sama dengan pejabat agama, dengan SPRM, AADK, pergi semua. Kita masuk kelab-kelab malam ni, ya Allah, nak kelab dandut, memang orang tua-tua je masuk. Bunyi dia punya bingit, ya Allah Akbar, tak boleh nak bercakap, bingit betul. Dia tak apa ditelannya air tu, dia boleh peluk speaker tu. Bayangkan, dahsyat tak dahsyat. Jadi janganlah jadi macam tu. Malu betul kalau tengok. Ini dia rupa bila tanya, bila kita tangkap tu tanya, rupanya ada anak, ada isteri. Elok dia kata rumah tangga bahagia, tak ada masalah. Tak ada masalah macam tu.
kan. Tapi kita tak ada, alhamdulillah lah, bukan orang sini, alhamdulillah lah, kan. Jadi itu dia, kita kena belajar bertaubat, menguasai ibadah-ibadah yang kita nak laksanakan. Kita tahu dah, kalau kita bersahur, kenapa sahur? Anak-anak pun tanya sekarang, kenapa sahur? Sebab Nabi suruh, sebab sunnah Nabi. Nabi pesan, sahur itu makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dan satu hadis yang lain, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Nah, hadis yang lain, walaupun hanya dengan seteguk air. Dalam hadis yang lain, jangan kamu tinggalkan sahur, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan orang yang bersahur. Apa lagi nak, kan, bangun sahur tu. Sebab kalau orang tu tak ada ilmu, dia tak belajar, dia dengan bangga dia cakap dengan semua orang, aku memang dah biasa daripada kecil lagi aku puasa tapi aku tak sahur. Nampak tu, dengan bangganya, tapi aku okey je. Bukan masalah kau okey, masalahnya Nabi suruh, maka hidupkanlah sunnah Nabi. Itu sebab kena belajar, kan. Saya pun kalau tak tahu saya tanya orang juga, kan. Bukan kata pandai sangat, mana tak tahu kita tanya. Jadi macam tu lah, macam-macam orang tanya, kan. Dia kata boleh tak kalau kita masa birthday tu kita nak tiup lilin? Tak payahlah, kan. Buat apa, tak payah. Potong kek empat, kau makan lain, kau makan batang lilin tu. Seorang tu pula tanya, kalau kita tengah cat rumah, tiba-tiba baru perasan berus cat tu diperbuat daripada bulu bab satu. Babi lah kalau tak faham, payah sangat, kan. Orang cakap bab satu lah, kan. Jadi orang, adakah kita kena kikis balik cat tu? La ilaha illallah, apa susah sangat. Buang berus tu, tukar berus lain. Lain lah kalau kau ambil babi tu betul cat macam tu, kan. Tu lain lah macam tu kan. Payah betul, kan. Jadi orang, tapi kita belajar, kan. Jadi sahur, macam contohnya nak berhenti waktu bila? Imsak tu untuk apa? Anak kan tanya, dekat kalender tu kan tulis waktu imsak, waktu subuh. Anak pun tanya, imsak tu apa? Waktu berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Dia kata, maksudnya sebaik-baiknya pada waktu tu dah berhenti dah makan, kalau dia ikut sunnah Nabi. Sebab waktu tu biasanya Nabi akan berhenti pada waktu tu lah, 10 minit, kira-kira 50 ayat Quran Nabi sempat baca, ayat yang biasa, bukannya ayat panjang-panjang. Oh, macam tu. Lepas tu bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah kena berhenti. Macam tu. Kalau anak-anak baru belajar puasa setakat 7, 8, 9 tahun baru belajar puasa, perut tak kuat lagi, kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat-cepat habiskan, cepat, dah azan dah ni. Kan, kesian budak tu baru belajar puasa. Janganlah keras sangat. Berhenti. Orang azan ni, kawan tu tengah mengunyah lada, pedahnya lah. Maghrib nanti minum, dia Allahu Akbar teruk betul bapak, kan. Macam tu. Betul, budak-budak yang kalau umur 7, 8, 9 tahun tu yang tak kuat lagi, jangan paksa dia puasa. Kalau dia dah boleh, dia try puasa, tapi umur pukul 10, 11 tak tahan nak buka, suruh dia buka, kan. Besok tu cuba target pukul 12, bagus, pukul 12 tak tahan. Ada kes anak perempuan tu umur 9 tahun tak tahan, kejap sikit je lagi, mak dia kata, akhirnya tumbang budak tu, bawa naik ambulans, tak sempat sampai hospital, meninggal naik ambulans. Tapi kalau kanak-kanak tu dah berusia 40 tahun, kalau dia macam tu pijaknya, kan, payah betul. Nak mati dah 40 tahun. Memang mati lagi baik, kata dia, kan. Macam itulah. Jadi kita kena ni. Kemudian melakukan ibadah tambahan. Kadang-kadang dia jaga wajib je, semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tapi tarawih tak buat. Contoh, witir tak buat, mengaji dia tak buat, sedekah dia tak buat. Contohlah ibadah-ibadah tambahan dia tak buat. So puasa ni sekadar puasa sahajalah. Puasa dengan ibadah wajib dia tak, yang dia buat. Kan? Buatlah, jangan kita tak buat, rugi kita tak buat pada bulan Ramadan ni, kan. Jadi
Ibadah tambahan ni kita lakukan pada masa terluang, rugilah kita. Macam Nabi lepas asar. Nabi lepas asar, ni orang lelaki kena ingat. Orang lelaki kena ingat. Orang lelaki ni paling bahaya ni. Saya tak cakap orang perempuan, orang lelaki. Nabi kalau waktu asar, masuk je asar, Nabi lagi kuat Nabi beribadah. Sebab Nabi tahu tak lama lagi dah nak berbuka dah. Lagi kuat Nabi beribadah. Kita orang lelaki waktu asar tu dah mula terbayang tu, bazar Ramadan mana nak singgah. Tu orang lelaki. Apa benda nak makan buka hari ni? Tu orang lelaki. Saya tak tegur perempuan, sebab orang perempuan lepas sahur dia dah fikir. Tu tak boleh tolong dah tu. Jadi orang lelaki ni biar kita. Sahur dia dah tanya, malam kan nak buka apa, dia dah tanya dah orang perempuan. Sebab dia chef. Dia ketua dekat dapur tu, dia yang organize kan, susun atur makanan, roti john berapa batang kan, murtabak berapa keping, macam tu, lopak tiket, segupa, semua kan, tahi tik semua makan kan, dia dah standby dah. Jadi tu orang perempuan, tapi orang lelaki kena kuat. Kalau boleh tak dapat tuan-tuan, susah masuk yang bercakap ni, bercakap orang kan pasal mula. Nabi buka puasa, Nabi beribadah. Nak buka puasa baru Nabi duduk, Nabi tanya, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa hari ini? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi senyum, alhamdulillah. Dia baca doa, walhamdulillah, makan buah tamar, minum. Cuba kita buat macam tu hari pertama. Hari pertama berpuasa, buka puasa tu tanya, kita buka apa hari ni? Orang perempuan jawab dengan wajah macam tu, wahai suamiku. Jawab macam tu tu, yang ada cuma buah tamar dan air masak aja. Kalau suami tu rajin pergi masjid pun dia akan jawab macam ni, alhamdulillah. Syukur sangat. Tu sedih sangat tu kan. Tapi kalau yang tak rajin pergi masjid tu, kau tahu tak betapa teruknya aku puasa ni? Ada kata ada lain, ada lain. Jadi susahlah bagi, tapi jangan berlebih-lebihan. Macam tu juga dari segi macam tarawih kan, dia dah mulalah. Kau nak tarawih ni, kau hati-hati, kau jangan pergi masjid tu lambat. Imam tu baca ayat panjang, kau pergi surau macam tu dah lah 8 laju dah tu, belum 9 suku dah siap tahlil. Hebat tu dia kata kan. Macam tu kan. Dia pun pergi cek, yang seorang pun betul, dia pun cek, dia tunjuk rakaman tahun lepas aku rekod imam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Bagus imam ni. Butir. Macam tu je, semek-mek macam tu. Bagus ni, kita kena ramailah yang pergi. Ramai lah. Aku dah cakap, semua dah tahu. Semua dah tahu imam ni. Yang dia tak tahu, imam tu dah pindah tempat kerja. Dia tak duduk taman tu dah. Dia dah pindah ke tempat lain. Yang tinggal Imam Sabah. Nama imam tu Haji Sabah, usianya 65 tahun. Masuk ramai-ramai tu terdengar nak sembahyang isyak ni. Lurus tak dapatkan saf. Betul-betul. Betul ke ni weh? Surau ni betul dah. Allahu Akbar. Macam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Patut senyap. Allah terperanyat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki yaumiddin. Makmum kat belakang, ini bau isyak ni weh, dia tu. Bayangkan kan,
Orang perempuan balik tabir tu tak ada kerja lain. Dia sebelum nak start tarawih, sebelum start isyak tu dia dengar Allahu Akbar. Dia dah cakap bagus imam malam ni. Kalau dia dengar Allahu Akbar, habislah kita. Kan? Kadang ngantuk kan tak apa, relax je. Kalau rasa macam apa, jangan cepat sangat bangun, relax. Okey, bangun. Lepas tu Allahu Akbar, relax. Ya, cubalah apa yang surah yang imam tu baca malam tu, cuba kita ingat-ingat sikit, nanti kita check balik. Barulah betul, fokus ada. Ni tak semayang cacam fikir. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Besok si kapu solat lada. Budu habis dah, dia kata. Siap fikir budu semua. Contohlah. Jaga. Jadi makna kata itu dari segi tarawih. Kemudian begitu juga dari segi berbuka puasa. Berbuka puasa kita disunatkan melewatkan sahur. Bukannya lewat tu maknanya kita pukul 7 itu breakfast. Tapi maksudnya ambil waktu hujung. Waktu hujung. Kalau subuh 6 suku mungkin kita ambil pukul 5.45 tu bangun kita makan. Kemudian berhenti pada waktu imsak kalau boleh. Kalau tak pun janganlah sampai subuh. Ada yang tanya saya, Ustaz, kami ni baru kahwin. Ada seorang perempuan tanya saya kat Bukit Aman. Masa tu saya dengan Abang Samsul forum perdana dekat Bukit Aman. Dia tanya, Ustaz, kalau saya baru kahwin, kemudian kita bersama, tiba-tiba azan, macam mana Jadi Abang Samsul kata, soalan tu biar dia jawab. Apa pula kau lagi lama kahwin daripada aku, kata kan. Jadi saya pun tanya, sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak tanya, waktu azan tu sedang ke dah sudah? Saya tanya, dah sedang ke dah sudah? Kalau dah sudah, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, masuk bilik air, mandi wajib apa semua, ambil wuduk, solat. Tak dapat lah sahur, tak apalah, anggaplah tadi tu sahur kau. Macam mana? Orang banyak, benda lain kau banyak, kau jual lain kau fikir kan? Macam tu lah kan? Jadi mana kata, tapi kalau sedang berlangsung, tengah berusaha, tiba-tiba yang faham tak faham sudah, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Berhenti. Orang perempuan pun cakap, berhenti bang. Suami pun cakap, berhenti. Jangan Allahu Akbar, sikit lagi. Jangan macam tu. Jangan. Ya, jangan. Dah kita pun masa tu tak sedar, ya. Kena beritahu. Ya, itulah. Lepas tu bila buka puasa pula, kita disunatkan mengawalkan berbuka. Bukanlah pukul 5 tu high tea, tapi maksudnya bila masuk je waktu azan, itu bukalah. Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Bila azan Allahu Akbar, Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna wa rizqa aftarna bi rahmatika maraimin wa barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah, makan. Macam tu. Dia terdengar pula ustazah yang TV tu, antara waktu yang dimakbulkan doanya adalah pada waktu berbuka puasa. Ingat tu ibu-ibu, bapaknya pun terdengar, dia bantainya doa panjang-panjang. Doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami syukur dengan rezeki yang Kau berikan ini, ya Allah. Begitu banyak makanan yang Kau berikan. Kami banyak dosa, ya Allah, mengaum doa. Sesungguhnya ya Allah, kami sedar 15 minit dah doa. Anak macam ni tengok tafufah dah Allah. Bila nak boleh makan ni? Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin, al-Fatihah. Ada lagi gila. Yang mak nak mati bapak ni, dia kata. Tak yalah macam tu. Maksudnya doa tu kita semat dalam hati kita, apa kita nak doa masa tu je. Masa dah mati, ya Allah aku nak ni, ya Allah mudah-mudahan aku dapat yang pakai, ya Allah mudah-mudahan aku jadi baik, ya Allah. Doa yang macam tu simple, tapi dalam hati pun tak apa. Sambil-sambil makan tu doa. Waktu berbuka puasa. Macam arwah abah saya dulu memang dia ajar anak-anak dia, lepas saya tu Allahu Akbar, dah baca doa, bacakan buah tamar, minum air masak, pergi solat dulu. Solat pun tak ada baca ayat panjang dia. Solat apa habis maghrib,
Astagfirullah, 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 baca doa, ringkas je, walhamdulillahirabbil alamin, pergi dapur balik makan. Kali ni cepat makan. Kumpul tenaga. Cepat makan kenapa? Sebab nak rehat cepat sebelum waktu isyak. Rehat dulu, bagi nasi turun dulu. Kan? Tapi kalau kita makan buah tamar, minum air masak, kita solat, tak khusyuk, lagi baiklah makan. Semayang Allahu Akbar, terdengar seruk, sap. Sedap gila siput seduk ni. Aduh, habislah siput tu. Tak khusyuk dah semayang kan, terdengar pula bunyi siput sedut contoh kan. Jadi itu kena faham. Jadi kemudian yang keempat, persediaan itu kawal perbuatan dan elak melakukan perkara-perkara negatif. Kan? Kita buat benda-benda baik. Jangan kita buat benda-benda yang tak baik. Dikawal diri daripada bergosip, mengumpat. Ya Allah, Samsul debat tu karat, tengok tingginya lah. Contoh mengumpat. Saya maafkan. Tadi ada yang cakap tingginya. Saya maafkan. Dalam TV nampak tua tu seorang ni. Saya maafkan juga. Tak ada masalah. Kan? Ada yang jumpa saya dekat Sarawak tu. Saya keluar daripada kedai tu. Nak ambil gambar boleh? Dia kata. Dia non muslim, free hair. Ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Confident. Aku pun aduh mak. Saya pun tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tengok kan lah tang mana yang sama tu kan. Macam tu kan. Jadi jangan gosip-gosip. Rupanya zaman Nabi dulu ada dua orang perempuan tu tengah sedap berbual, bercerita, membuk-bukkan orang, mengumpat pasal orang lain. Punya teruknya mengumpat sampai dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin nak berbuka puasa ya Rasulullah, kami haus sangat. Punya teruk mengumpat sampai nak berbuka. Orang perempuan ada tak macam tu? Saya nak tanya, ada tak macam tu? Ada tak macam tu? Ada tak? Tak ada. Itulah dia orang mengumpat, tak ada sampai berbuka. Itulah maksud dia. Tapi jangan ngumpat-ngumpat ya, jangan. Cakap gantikan benda lain. Itu sebab kata Ibnu Manzur, puasa ni tak difan. Ibnu Manzur pakar bahasa dia kata, perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nikah, tak boleh berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, faham? Tak boleh nikah. Boleh tak nikah bulan puasa? Elok sangat, langkah penjimatan. Tapi maksud itu perbuatan-perbuatan orang bernikah tu tak boleh. Di siang hari tak boleh. Faham? Bukan perbuatan-perbuatan tu saja, deposit pun tak boleh. Tahu deposit? Mukadimah tu. Menuju ke arah itu. Meraba je kerja ni bulan puasa tu. Ngabai dia raba ni, bini dia apa. Macam ni abang dah lama tak raba. Apa bulan puasa kau nak raba ni? Bulan lain tak ada lah macam tu. Satu lagi perempuan, tahulah bulan puasa ni kadang-kadang panas. Dia bantanya berkemban dengan suami. Berkemban bawah ni, bawah kipas. Panas. Oh, panahnya lah. Dia kata macam tu. Dia kata, abang tak panas kau? Dia tanya suami dia. Aku lama dah panas tengokmu ni. Kata. Kan? Kawal diri. Jangan bermalas-malasan, jangan bersangka-sangka buruk dengan orang, jangan. Bulan puasa ni hati-hati, kawal diri, jangan bercakap benda. Maksud berbicara tadi, jangan cakap benda-benda yang tak ada manfaat, apatah lagi bercakap benda yang boleh mendatangkan dosa, jangan. Kemudian satu lagi, mungkin training kita daripada awal lagi tu, kita berpuasa lebih awal. Berpuasa lebih awal tu macam mana? Berpuasa lebih awal tu maknanya menjelang bulan Ramadan kita mula dah buat puasa-puasa sunat. Kan? Macam sekarang tak boleh lah. Sebulan Syakban ni, lepas 15 Syakban dah tak ada dah. Melainkan orang yang masih berhutang. Lepas 15 Syakban kalau orang berhutang, masih lagi ada yang belum dapat ganti lagi, boleh ganti. Dan begitu juga orang yang ada pandangan kata orang yang istiqamah sepanjang hayat dia tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis, itu pun diberikan kelonggaran, tetapi tidaklah sampai sehari sebelum Ramadan, tak boleh. Kemudian jangan membazir. Jangan membazir. Nak pula yang paling teruk sekarang ni, dah keluar iklan-iklan poster buffet Ramadan. Ramailah yang pergi ke hotel. Orang kalau pergi buffet ni, saya maklumkanlah, ni seramai yang dah tahu, saya ulang balik aja.
Kalau kita pergi buffet ni sebenarnya ambil makanan yang kita boleh makan satu, ambil dua, rasa okey dah, duduk. Jangan risau, makanan banyak, jangan risau, makanan tu banyak. Lepas tu kita makan tak cukup, dah habis, pergi ambil lagi. Mana pula ambil ni pula, makan lagi, ambil lagi. Macam tu, itu masuk buffet. Ini kita beratur, ambil. Duduk dekat meja, perjuangan belum selesai. Nampak pula pinggan kawan kita. Mana kau dapat kambing tu? Belakang pintu ada kambing, pula kambing golek. Ambil pula kambing golek, sudahnya penuh kat meja. Makan 1, 2, 3, 4, dah tak boleh makan, langsung buang. Menurut kajian bulan Ramadan, umat Islam di Malaysia membuang makanan kira-kira 270,000 tan makanan dibuang sebulan, bulan Ramadan. 270,000 tan sekurang-kurangnya dia akan buang. Dalam 270,000 tan tu, 17,000 tan makanan yang dibuang tu adalah makanan yang belum disentuh pun. Macam mana tu? Beli banyak-banyak, sudahnya tak makan. Sebab pergi bazar Ramadan pun pastikan dah ada target. Nak beli sik kabu yang sedap tu, beli dah, balik. Jangan nak merayau. Dia tawaf 7 kali, sa'i, pergi balik, tak juga beli. Tak juga balik-balik, beli pun beli banyak sampai penuh tangan ni. Ya Allah Akbar. Lepas tu tak habis. Kan? Orang yang cerdik, kata Nabi, dia takkan membenarkan dirinya jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Masalahnya hari-hari jatuh lubang tu, beli lagi. Besok tak habis, beli lagi, beli. Jangan jadi macam tu. Ya, kurangkan. Tengok tak habis, kurangkan. Kalau beli banyak sebab nak sedekah, terbaik. Hantar dekat masjid. Mungkin orang nak buka di masjid, dapatlah makanan yang bagus-bagus hari tu. Tapi mesti sebelum berbuka puasa. Kalau nak sedekah makanan, jangan selepas berbuka. Kalau selepas berbuka tu namanya pelupusan sisa papejal. Yang kita tak habis tu kita bagi ke orang. Macam tu. Ya, tapi mungkinlah adalah untuk more kita bawa. Untuk more itu lain lah, kan? Hati-hati menjelang Ramadan ni kita kena tahu. Kemudian waktu tidur yang baik, ubah corak tidur membantu rutin Ramadan kita. Balik daripada tarawih, witir, jangan lagi sibuk nak tengok TV lah, main telefon lagi, dah tidur. Sebab kita nak bangun awal sikit sebab kita nak ni. Memang hari pertama kedua kita akan rasa ngantuk sikit dekat tempat kerja kita, tu biasa. Tapi nanti kita akan terbiasa. Dah biasa tak percaya, cuba tengok hari pertama sahur, muka macam nak kena tinju bapak ni. Dia nak nasi. Sian bapak engkau, dia kata, problem saraf dah ni, dia kata kan. Tapi masa sehari sebelum raya, masa sahur, okey semua, hari ni last kita sahur, mak segar pula bapaknya tu. Sebab apa? Dia makin lama makin biasa. Dan satu lagi, masa hari last day dia dah tak tidur sangat. Tu dia. Kemudian dari segi tidur ni, amalkan tamat tidur ni, tetapkan disiplin. Kita nak bangun pukul berapa? Bangun tu awal sikit. Kenapa sahur tak boleh nak makan banyak? Sebab kalau kita bangun fikir nak makan, memang takkan dapat makan banyak. So kunci jam tu awal sikit. Macam tadi saya kata 4.45 tu nak makan, mungkin kita dah bangun dah pukul 4 suku, bangun mandi, segar-segarkan badan, terus solat sunat 2 rakaat, zikir sikit, doa, dah sudah tu cuba pergi makan, tengok macam mana selera makan kita. Baru betul macam tu. Lepas tu jangan tidur balik lepas subuh. Ini yang masalah. Ada orang yang memang pattern dia puasa dia tidur, lepas subuh tidur sampai zuhur, lepas zuhur tidur atas sejadah tidurnya sampai asar, lepas asar semayang. Asar dah, bini dia kejut, dia semayang naik atas katil balik, abang nak berbuka dah ni, bangun dia pergi dekat meja makan terberang buah tamar. Allah, bini tanya, kenapa bang sekarang ni puasa tak rasa, tiba-tiba dah buka. Dan memang kau tidur daripada pagi, kan? Itu masalahnya. Jangan kita ni, kan? Jadi tetapkan disiplin, bangun awal. Kemudian pastikan kesihatan yang baik. Cek darah tinggi kita, kencing manis kita, tengok. Cuba, kalau orang tu dia memang ada sakit tapi dia nak cuba puasa, pastikan buat persediaan. Contoh mungkin makan ubat siap-siap pada waktu sahur tu, kan? Macam orang tu ada gastrik,
Carilah susu kambing Samsul Debat tu. Ni bukan promote, lebih kurang macam tu lah, macam mana. Kan, susu kambing. Saya amal tu je. Ambil itu daripada pagi, insya-Allah sampai petang pun tak masuk angin. Susu kambing Al-Amr nama dia. Susu kambing tu tak ada bau. Insya-Allah sedap. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Saya memang minum tu ya. Tu sebab sekarang kita tengok. Dulu perut saya macam belon ni. Alhamdulillah dah boleh, dah kurang sikit dah. Ni nak kurang lagi ni. Kan? Kontrol sikit. Tapi insya-Allah dalam ceramah saya, lepas ceramah tu saya makan insya-Allah. Malam ni makan apa? Kan, saya okey je. Kemudian tetapkan matlamat kita. Matlamat tu maknanya kita ada target, kita nak buat apa. Contohlah, aku target tahun ni aku mesti dapat Lailatul Qadar. Contoh, kita dah target dah. Lailatul Qadar ni, dia beza. Ada orang Melayu ni malam 7 likur dia kata. Dia kata, malam Lailatul Qadar ni kita kena pasang pelita biar dia terang rumah kita. Kata. Barulah malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau. Malam kita, katalah malam tu malam Al-Qadar, malaikat bulu-bulumu turun terus pergi tuju rumah orang yang beribadah. Tu cerita dia. Jadi kita target macam mana tau? 10 malam terakhir. Macam orang lelaki ni ada yang dia beriktikaf dekat masjid 10 malam terakhir. Dia bangun solat, dia beribadah, dia mengaji. 10 malam terakhir. Mungkin orang perempuan dia beli pakat dah. Rogaya, Zaleha, Senah, Sarah. Dia pakat 4-5 orang, kumpul-kumpul duit, dia pun beli mi, beli mihun, beli beras, beli telur, beli apa. Kemudian malam ni masak mi goreng, masak mi celup. Mi celup bungkus, dapat 30 bungkus. Pergi rumah Sarah malam ni, masak, bungkus-bungkus hantar ke hospital bagi orang Islam yang nak sahur pagi tu, yang kerja shift tu, shift pagi tu, shift malam sampai ke pagi. Esok tu masak pula nasi goreng latna, bungkus, hantar pula ke balai polis. Malam esok tu dapat 30 bungkus pula, masak mihun goreng jantan, ada telur. Hantar pula rumah anak yatim. 10 malam terakhir, takkan satu malam pun tak kena. Betul tak? Niat kerana Allah, jangan lupa. Tu sebab orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Sebab orang perempuan bangun sahur. Bangun ni, ya Allah, aku bangun pagi, ya Allah, siapkan makanan sahur ni semua kerana-Mu, ya Allah, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dapat family aku dia berpuasa dengan baik, ya Allah. Macam tu. Jangan marah-marah waktu sahur. Pang, aku je yang masak. Mampus dalam bilik tu. Rumah tegak sama. Mak kau marah. Dia kata, jangan macam tu. Faham? Tu. Kita bagi peluang orang perempuan ni masuk syurga, dia yang tak nak. Betul tak? Ya, orang perempuan kan susah pun nak masuk syurga, betul tak? Orang perempuan pertama, jaga solat. Kedua, jaga puasa, Nabi kata. Ketiga, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Keempat, taat perintah suami. Jaga empat-empat yang kata Nabi, masuklah kamu ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Boleh pilih pintu lagi orang perempuan. Tu pun tak nak. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Semua neraka ni, termasuk cakap. Nak cakap apa kan? Tanggungjawab dia banyak tu sebab orang perempuan. Nombor 1, solat okey, puasa okey. Jaga maruah diri. Jangan kita, kalau orang sampai kenal akhlak kita tak baik, tu bini si siapa tu lah. Nampak? Jaga maruah diri, jaga maruah suami, jaga. Aku dengan suami kau tu tak kerja, betul ke? Tak adalah, dia kerja, cuma dia sekarang banyak buat kerja part time. Akak doa lah sesama, mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Itu baru cover namanya. Ini dia tanya lagi, ditambahnya lagi, dengan suami kau tak bekerja je. Mati lagi baik, menyusahkan orang. Jangan macam tu. Faham? Dan yang keempat, taat perintah suami. Faham? Perempuan, mulai hari ni ingat tu, taatlah segala perintah suami. Faham? Kalau faham, angguk. Mulai hari ni taatlah segala perintah suami. Angguklah, saya nak tak nampak yang angguk. Degil sungguh lah ilau. Ini hadis ni. Nak masuk syurga ke tidak orang perempuan?
Nak masuk syurga tak? Nak. Taat perintah suami boleh? Tu susah orang perempuan ni. Taat. Okeylah, tak apa saya betulkan. Taatlah segala perintah suami yang baik-baik sahaja. Setuju? Apalah bunyi jantan pula tu. Taat perintah suami yang baik-baik sahaja. Orang lelaki kahwin baik tak? Allahu Akbar. Tak adalah orang lelaki ni kalau cakap dia kan berani pun. Tak adalah. Susah tuan. Saksian orang perempuan ni. Nabi kata kan, seperti mana kamu menyahak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga menyahak ke atas kamu. Dalam khutbah takhir Nabi bagi tahu. Maka hendaklah kamu menyempurnakan hak mereka seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Tengok tu, makanan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang bagi dekat isteri. Kalau kita rasa kita tak boleh bagi dengan sempurna sebelum puasa ni lah, salam tangan isteri kita, yang abang minta maaf, salah silap, abang tak dapat bagi keadaan yang sempurna untuk ayah, abang minta maaf tanya. Jadi isteri pun cakap, abang okey je, macam tu kan, macam tu. Maka keredaan tu sebabnya minta maaf. Setiap malam minta maaf. Orang perempuan kena minta maaf dengan suami macam mana pun. Bang, minta maaf minta maaf ya bang, kalau saya salah silap saya. Barulah pagi raya tu happy. Bang, selamat raya, maaf zahir batin. Yalah, samalah, selamat raya, maaf zahir batin. Ini dijamakkan dosa tu setahun. Pagi raya apa? Tak apa benda dia cakap pun tak tahu dah. Aku pun tak faham, aku maafkan je lah. Dia kata macam tu masalah. Tak apa benda dah, menyalak-nyalak dah, apa hal dah. Lepas tu keluar pula tu, lepas tu bang, kata saya terambil duit abang 1,000 dia. Suami tu bila dia. Tapi orang perempuan, salah tak kalau ambil duit suami tu 1,000? Salah tak? Tak. Dia lah ambil tu. Jangan main ambil je. Dia dah lah bendahari masjid, kau ambil tu duit masjid tu, tahu. Dia tengah asing-asing, kau ambil pula duit tu. Nak minta jaga. Jadi mana kata kita kena jaga tu. Tetapkan matlamat kita. Aku nak khatam Quran, contohnya aku nak capai Lailatul Qadar. Aku tak nak tinggal tarawih. Paling hebat kita tarawih bila? Kebanyakan rakyat Malaysia ni PKP itu. Tak tinggal satu malam pun. Kami semayang dulu, jangan tunggu sampai ayah sampai. Mak imam besar kena sampai. Anak pun heran. Daripada malam pertama sampai malam last, inna ta'ina Allah, inna ta'ina Allah, semua. Kan? Dah agak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak tak tahu dah anak. Kan? Tu ada. Aduh, itulah dia. So sebabnya kita nak cari menantu ni pun kita kena check. Kena check. Tadabbur Quran dia, baca ni surah ni. Cuba apa yang kamu faham dengan surah ni? Mak tanya dengan anak bakal menantu. Steady kan. Cuba baca Fatihah sikit, paling tidak kan. Cuba sebut rukun Islam ada berapa? Rukun iman macam mana? Baca sikit. Cuba baca doa yang kamu tahu. Saya nak dengar sikit doa yang kamu faham tak doa yang kamu baca? Macam tu interview cari menantu. Dia tanya gaji berapa, pangkat apa, duit berapa banyak dalam bank, tu kereta siapa punya, pinjam ke sewa. Semua tanya soalan dunia semua tu kan. Tu yang kata, nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Cakap. Itu dia kata tu, nama saya Anas pakcik. Kamu baca surah An-Nas. Senyum mudah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai budak yang seorang tu dah berpeluh, nama dia Yasin.
Matilah aku. Kenapalah ya aku bagi aku nama Yasin pula ni. Nama kamu siapa? Terus terang pakcik, nama saya Yasin tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allah Wahad kata nama. Nampak sangat menipu. Aduh. Tergelak pakcik tu. Kemudian tahu jadual dan rancang dengan awal sebelum Ramadan. Kita dah susun lah tarawih. Mungkin tarawih kat sini. Ada setengah orang tu dia suka malam ni dia sembang tarawih dekat masjid ni, malam esok pergi masjid ni. Masjid banyak kan. Lepas tu masjid ni tak kisah. Bawa family pergi sekali, biar sama-sama membudayakan beribadah bersama-sama. Tu antaranya yang kita boleh buat. Sebenarnya dalam bab ibadah ni, dalam ibadah puasa ni kita kena faham. Sebenarnya kita kena ingat ada 3 binatang yang berpuasa. 3 binatang yang berpuasa menurut kajian. Yang pertama, ayam mengeram telur. Ayam mengeram telur dia puasa pun ni. Dia tak makan 3-4 hari tak makan, mengeram telur. Oh, cuba kita rapatkan ni. Macam ni orang kembang kepal. Marah dah. Tapi setelah beberapa hari akhirnya menetas anak-anak ayam tu. Comel-comel. Pergi kat wakaf Cik Iyah sekali saya pergi tu malam tu. Biru, merah, kuning ayam tu. Anak ayam. Heran anak ayam ni. Aku ni anak siapa ni, tak ada yang colour macam aku. Ada yang injection, dia bagi injection dengan tu. Colour tu keluar ayam tu. Allah, sian betul. Tapi betul. Hasilnya anak-anak ayam yang comel-comel. Kemudian apa? Kita tengok ni, kepompong. Tak makan, tak minum berminggu-minggu. Akhirnya bila dia keluar, dia jadi rama-rama yang cantik warna dia. Dan kemudian kita tengok apa dia? Ular sawa. Ular sawa bersalin kulit. Menurut kitab National Geographic Explorer. Dia bersalin kulit tu, dia tak makan antara 6 bulan ke 8 bulan. Malahan ada yang tak makan apa? Ular tu tak makan sampai setahun bersalin kulit. Tu sebab lain macam dia punya Allah Malaka Sumna dia. Tu lembu seekor dia boleh telan tu. Kambing tu dia boleh telan sebab punya lapar. Tapi nak begitu bila dia tinggalkan kelongsong kulit lama dia, kulit baru dia sisik dia tu berkilat cantik. Makna nak beritahu puasa kebiasaannya menjadikan kita lebih baik dari sudut akhlak, perangai, sikap dan juga istiqamah dalam ibadah. Bila kita masuk dalam kubur, malaikat nak seksa kita ni. Malaikat ni nak pukul kepala. Ada satu malaikat tahan, jangan kau pukul kepala dia. Kenapa? Dia ni rajin mengaji Quran, rajin berzikir. Betul tak kita banyak training berzikir dan mengaji pada bulan Ramadan? Betul. Oh, kalau macam tu, kalau tak boleh pukul kepala, kita pukul perut dia. Nak pukul perut, malaikat satu kita. Jangan. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin puasa sunat. Maknanya dah habis puasa Ramadan, sambung lagi dengan puasa sunat. Ni insurans dalam kubur. Wah, tak boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, jom kita pukul kaki dia. Jangan, dia kata. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin bangun malam, qiyamul lail. Kan kita training nak bangun sahur. So, teruskan sampai lepas Ramadan. Macam tu lah. Insurans ni soalan bocor ni. Mana? Dah tahu, berdebar tak tahulah dia nak buat apa kat aku dalam kubur. So kita dah standby. Ya. Satu lagi orang masuk dalam kubur ni, tiba-tiba dia nampak, lah macam mana kubur aku ni macam lapang sikit. Dia taklah lapang sangat, lapang sikit lah. Lapang pula kubur aku ni, kenapa Malaikat pun jawab, dulu pernah kau datang semayang kat masjid tu, kau sedekah dengan ikhlas RM1. RM1 macam ni lapang kubur aku. Kalau kau tahu kau bagi semua harta aku, dah lambat. Itu sebab nampak tabung, jangan buat-buat lelap. Dekat keliling masjid ni ada tabung. Ya, sumbatkan duit dalam tu. Tak dapat bagi RM1, bagi RM10. Dapat bagi RM10, bagi RM50. Kalau tak dapat, lurutkan gelang tangan rantai masuk dalam tu. Handphone boleh masuk dalam tu. Pandailah JK masjid, tolak kat kedai besok dapat berapa. Ya? Bulan puasa banyakkan sedekah juga. Sedekah bantu orang susah. Okey? Jadi rasa cukup setakat tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya? Saya faham signal-signal yang diberikan tu, saya faham. Kalau dah beralih-alih tempat duduk, kejap menunjuk, kejap apa tu, saya faham dah tu. Kejap luruh, kejap ni dah mula ketuk-ketuk lutut tu, saya faham. Bila saya pandang pula tu baru dia ketuk lutut dia tu. Tu tak tahan. Kan? Jadi mudah-mudahan kita doa banyak-banyak, Allah Taala sampaikan kita wabalighna Ramadan, sampaikanlah kita pada bulan Ramadan. Jangan kita leka dan lalai lagi, sebab kita tak tahu sama ada kita berpeluang lagi bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kalau sampai ke sini, satu pencapaian. Jangan kita sia-siakan.
Jangan lupa juga bab-bab yang lain, zakat fitrah kita semua jangan kita lupa. Ada orang tanya, zakat fitrah tu mana yang lebih afdal, bayar dekat Kelantan ke bayar kat KL? Kata, saya kerja kat KL, bayarlah kat KL. Tak boleh ke bayar kat Kelantan? Kau tanya aku tadi mana yang afdal. Lepas tu kau marah pula kan. Jadi terpulanglah nak bayar kat mana, tapi sebaik-baiknya bayar kat tempat kita mencari rezeki. Jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan sekalian. Bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kaitu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.